Okey, function and graph. Untuk topik ni dia panjang sikit sebab kita ada 5 subtopik. Ada 5. 5.1 function and graph. Maksudnya kita berkenalan dengan function, kemudian bagaimana cara kita nak bikin graph. Kemudian composite function. Ini pun dah belajar di sekolah ni. Composite function, FOG, GOF, MOF. Okey. Inverse function, F kuasa lagi 1. Kemudian kita teruskan dengan exponential dan logarithm function, exponent dan log, bagaimana graf dia. Kemudian yang terakhir, bagaimana graf trigonometri. So ada 5 lah. Okey. Kita lihat yang pertama. Jadi kalau kita bincang function, biasanya kalau di sekolah kita akan bincang dulu relation. Okey, relation. Ini saya ringkaskan je. Terus kita fokuskan kepada function. Dan beberapa istilah kita kena ingat balik. Domain, codomain dan range. Sebenarnya ada banyak lagi istilah. Okey, so kalau kita lihat function dia mesti at least mesti ada 2. Ada 2 set. Set yang pertama X, set yang kedua Y. Ataupun kalau kita refer kepada graph, kita mesti ada pasti X, pasti Y. Jadi mesti ada 2 set. Okey. Jadi set yang pertama contoh sini A, B, C, D. Set yang kedua Y 1, 2, 3, 4 dan 5. So domain tu dia mesti refer kepada semua elemen dalam set yang pertama. Jadi kalau kita senaraikan apa jawapannya? A, B, C, D. Akan senang tu. Codomain, semua elemen dalam set yang kedua. Semua. So 1, 2, 3, 4 and 5. Dah selesai. Jadi ingat domain set yang pertama, codomain semua dalam set yang kedua. Kemudian kita ada satu lagi tambahan istilah range. Range ni dia berada pada set yang kedua. Maksudnya dia ada kaitan dengan codomain, tapi dia bersyarat. Syarat dia tengok ada tak link dengan set yang pertama. Maka jawapannya apa? 1, 3 and 4. Dah macam tu je. Okay. So codomain semua set yang kedua. Tapi kalau range set yang kedua juga, tapi dia bersyarat. Dia mesti ada link dengan set yang pertama. Okay. Kemudian seterusnya, kalau kita belajar relation, sepatutnya kamu kena belajar dulu relation. Relation ni ada banyak. One to one relation, kemudian many to one, kemudian one to many, kemudian apa lagi? Many to many. Ini kita banyak ni. Ini semua kamu dah belajar. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak fokuskan kepada function, bukan semua relation tu kita boleh panggil sebagai function. Kita kena lihat yang 2 ni je. Berakhir dengan 1, itu yang kita panggil function. So one to one relation, maksudnya kalau kita, saya terlupa ni ada satu lagi. Okey, katakan saya lihat set yang pertama X, set yang kedua Y. Katakan saya bincang A pergi ke set yang kedua, nilai dia 1. Maka yang A ni kita panggil dia sebagai objek. Objek yang 1 ni dipanggil sebagai image. Okey, jadi kita lihat. Kalau katakan saya bincang B pergi ke 2, maksudnya B tu dipanggil sebagai objek, yang 2 tu dipanggil sebagai image. Jadi kalau kita nak bincang function, pastikan image dia mesti 1. Tak kisahlah objek dia 1 ke, objek dia many. Dia punya relation dia mesti image dia 1. Okey. Ini cara kita nak present. Sama ada dalam bentuk koordinat. Biasa dalam bentuk koordinat lah. Kemudian many to one. Many to one maksud dia ada banyak objek tapi ada 1 je image. Kalau kita lihat C dengan 3, itu kita boleh panggil one to one. Tapi kita tengok ada tak yang lain. Yang lain ni kalau kita lihat, yang ni kita ada 2 objek. 2 objek tapi 1 image. Ini yang kita panggil dia sebagai many to one. Okay? Sebab kita ada banyak objek tapi image dia 1. Many to one. Okey.
Kemudian kita lihat ada satu lagi istilah onto. Ni onto. Ini maksud dia, kita lihat perbezaan dia. Kenapa yang pertama tu tak dipanggil sebagai onto, yang kedua dipanggil sebagai onto. One to one and onto. Onto ni maksud dia, semua elemen dalam set yang pertama dihubungkan dengan semua elemen dalam set yang kedua. Dia one to one. Ni betul lah one to one. Tapi onto ni kita akan lihat, adakah semua elemen ada link dengan set yang kedua? Semua. Kalau semua, maka kita panggil sebagai onto. Yang pertama ni kita reject not onto sebab ada elemen yang set yang kedua yang tak dilinkkan dengan set yang pertama. Okey tak? Dia cara dia macam ni lah. Okey. Kemudian saya teruskan lagi. Okey, untuk yang ni, soalan yang pertama ni. Okey, kita dah beri satu set senarai. Kita lihat yang A dulu. Yang sebelah ni jawapan ni, yang sebelah ni jawapan. Dan kalau kita nak mudah, kita buat je dua set. Set yang pertama, set yang kedua. Set yang pertama ni kita ambil je nombor yang pertama ni. Kalau koordinat tu kan kita ambil XY. So kita senang kan, dari 1, 0, 1 and 2. Kemudian set yang kedua kita lihat yang kedua, yang sebelah kanan ni. Biasanya kita labelkan dia sebagai Y, XY. So 4, 3, 2 dan 1. Kemudian kita link lah. Okay. So kita nak lihat, ini boleh kita panggil dia sebagai function sebab dia one to one. Dia sama ada one to one ataupun many to one. Kita boleh dia panggil dia sebagai function. Dan kita boleh namakan dia sebagai onto juga, sebab semua elemen dalam set yang pertama dilinkkan dengan semua elemen dalam set yang kedua. Okey, kemudian ini yang tadi kita dah bincang. Okay, biasanya untuk seterusnya nanti kita akan sentiasa bincang domain dengan range. Kodomain yang tak ada lah. Okay. So domain, ingat, domain tu adalah set yang pertama. Biasanya kita akan ambil X lah. Kemudian set yang kedua dipanggil Y. Okay, so domain tu adalah X dan range tu adalah Y. Okey, jadi untuk domain ni kita bacalah daripada set yang pertama. Domain kita ni 1012. Range adalah 4321. Okey. Kemudian soalan B. Soalan B pun sama juga. Kita senaraikan semua domain yang ada. Kalau yang berulang tu kita baca sekali je. Okey. Yang ini. Okey, kenapa dipanggil not a function? Tadi saya dah bagi tahu dah, function ni apa syarat dia? Dia mesti relation one to one. Satu lagi relation many to one. Yang sekarang ni relation one to many. Tu yang reject. Okay, so not a function. Kemudian ini dua huraian dia. Maksudnya kita ada dua image untuk objek satu. So kita reject. Kemudian yang ketiga, ini pun sama kita lukis. Ini pun kita panggil dia sebagai function sebab many to one. Ni many to one. Ingat function tu sama ada one to one ataupun many to one. Yang kalau kita nak senang ingat, kita lihat image dia mesti satu. Okey? Boleh ke? Okey tak? Okey, ini function notation ni. Biasa kita akan gunakan penulisan yang ni, satu lagi yang ni. Biasa penulisan function. Okey. Kemudian katakan kita dah beri graf. Kita nak tentukan function kita ni, boleh tak graf kita ni kita panggil sebagai function. Jadi kalau kita nak uji, mudah je untuk tentukan function ni. Sama ada graf ni, sebab function ni ada dua, sama ada relation one to one ataupun relation many to one. Tu kalau kita lihat dia punya ada set sama set kedua. Tapi kalau graf,
Kalau kita nak test mudah je, kita gunakan vertical line test. Maksudnya kita akan buat di mana-mana vertical, kita lihat, pastikan dia mesti langgar pada satu titik je. Tak kisahlah di mana-mana, cari. Dia langgar satu titik je, maka terus kita namakan dia sebagai function. Okay, yang pertama function. Yang kedua pun sama juga, kita uji di mana-mana. Ini pun kita boleh panggil dia sebagai function. Jadi kalau kita nak tentukan graf kita function ataupun tidak, kita gunakan vertical line test. Okey. Okey, seterusnya ada lagi tak? Okey, ini pun sama juga. Ini contoh, kalau saya gunakan vertical line test, kita lihat dia langgar pada 2 titik. Okey. Maka ini dipanggil not a function. Yang ini pun sama. Ini lagi banyak ni. Sama juga ni, not a function. Jadi kalau kita nak tentukan function atau tidak, gunakan vertical line test. Okey. Kemudian, okey, kalau kita nak uji pula sama ada graf kita ni, boleh tak kita panggil dia sebagai function one to one? Okay. Jadi kita guna line pula, kita guna horizontal line test. So ingat kalau kita gunakan vertical line test, yang ini untuk uji function, ini untuk uji function. Kalau horizontal line test, kita nak uji function juga, tapi fokuskan kepada one to one. Okay, one to one function. So jangan silap. Kalau function vertical, kalau function tu one to one, horizontal. Okay. Okay, determine whether fx is a one to one function. Okay, untuk tentukan one to one function, dia ada 2 kaedah. Okay. Okay, kalau kita nak uji one to one function, dia ada 2 kaedah. Sama ada kita gunakan algebraic approach ataupun kita gunakan horizontal line test. Ada 2 kaedah. Nanti kamu pilih mana yang mudah. Kalau kamu suka pengiraan, guna algebraic method. Kalau suka graf, kamu gunakan horizontal line test. Okay. Kita lihat contoh yang ketiga. Ada banyak tu contoh tu. Okey. Kita lihat dulu yang mana yang pertama. Oh, tak ada yang pertama, dah hilang. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, yang pertama, kita katakan saya nak uji ni, ataupun saya ringkaskan. Ini untuk kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama kita panggil dia sebagai algebraic approach. Okey. Okey, saya bagi contoh. Katakan saya ada fx equals to x plus 3. Contoh. Ini contoh je ni. Okey, jadi kalau kita nak gunakan kaedah yang pertama, kita start dengan let fx sub 1. Bukan x equals to 1, x sub 1. Kita labelkan x tu dengan nilai yang berbeza. Kita start dengan situ. Kemudian kita gunakan function yang diberi tu, gantikan x tu dengan x sub 1 sebelah kiri. So x sub 1 plus 3 equals to, sebelah kanan gantikan dengan x sub 2. Kemudian kita boleh cancelkan 3 tu. Kita akan dapat x1 equals to x sub 2. Ni contoh So kita boleh buat kesimpulan, therefore f is one to one function. Maka kaedah yang sama, kita start dengan let. Ada 2 y. Kita labelkan fx sub 1 and fx sub 2.
Sebelah kiri gantikan X sub 1 kuasa 2 tambah 3. Sebelah kanan gantikan X dengan X sub 1. Dan kita lihat X sub 1 squared equals to X sub 2 squared. Dan kalau kita kira, kita akan buat square root. Asalnya begitu. Maka bila kita buat square root, ada variable, maka dia mesti ada dua jawapan. Okay tak? Sebab bila square root bersama dengan variable X, maka jawapan dia mesti ada plus minus. Plus minus ni yang kita reject ni. Dia sepatutnya X1 hanya sama dengan X2. X1 sama dengan X2. X1. Dia tak boleh X1 sama dengan X2, satu lagi X1 sama dengan negatif X2, tak boleh. So bila berlaku yang macam ni, maka not F1-to-1 function. Jumpa dia plus minus, reject. So kita start dengan let Fx sub 1 equals to, mesti start dengan yang ni. Maksudnya kita andaikan ada dua Y, kita nak lihat adakah X dia sama dengan X1 sama dengan X2. So sebelah kiri, sebelah kanan, maknanya tempat X tu berubah. 9 boleh cancel, kemudian 7 boleh cancel. Maka kita lihat X1 hanya sama dengan X2. Maka F is 1-to-1. 1-to-1. Jadi kita start dengan let Fx sub 1 equals to Fx sub 2. Sebelah kiri, sebelah kanan. 3 boleh cancel, negatif 4 boleh cancel. Maka X1 dia dah jadi square root of X sub 2 squared. Maka jawapan dia adalah plus minus. Ni yang kita reject ni. Maka F is not 1-to-1 function. Okay, yang kedua saya guna graph. Okay, graphical method. Kalau kita guna graph, kita akan gunakan horizontal line test. Sebab kita nak tunjukkan 1-to-1. Kalau function, vertical line test. Kalau 1-to-1, horizontal. Okay, katakan saya buat yang pertama ni. Disebabkan function kita ni adalah linear. Bila linear, kita mesti andaikan X0 dapatlah Fx berapa? 9. So koordinat kita adalah 0, 9. Kemudian andaikan Fx0, maka X sama dengan negatif 9/7. So kita lukislah graf. Mungkin di sini, satu lagi di sini. 9 dengan negatif 9/7. Kita buatlah graf. Gradient kita adalah positif, betul tak? Kemudian, okey, sepatutnya kita akan gunakan horizontal line test. Horizontal line, sorry. Ini adalah horizontal line test. Jadi kalau kita nak uji 1-to-1 function, kita akan lukis graf, kemudian bina horizontal line test. Tengok dia langgar satu tempat ke ataupun lebih daripada satu. Kalau satu saja, maka kita boleh panggil dia sebagai F is 1-to-1 function. Okey, yang ini graf kita bentuk kuadratik. Ni graf kita sebenarnya bentuk kuadratik, tapi dia negatif. Hanya mesti bentuk masam lah. Jadi kalau kita nak mudah, andaikan bila X0, maka F0 tu adalah 3. Lukis graf. Okay, kemudian kita buatlah bentuk
Sum ni 3 Yes. Lebih kurang ni. Okey, kemudian kalau kita gunakan horizontal line test. Horizontal line test. Kita lihat dia langgar pada dua tempat. Maka kesimpulan dia not one-to-one function. Okay, one-to-one function. Okay, yang pertama kita akan gunakan algebraic approach. Okay, kalau kita gunakan algebraic approach, maka kita akan start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. Okay, jadi kita akan gantikan sebelah kiri itu dengan x sub 1 squared minus 2x sub 1 plus 3. Kemudian sebelah kanan gantikan dengan x sub 2. X sub 2 squared minus 2x sub 2 plus 3. Okay. Seterusnya saya kumpulkan x sub 1 squared minus x sub 2 squared equals to 2x sub 1 ni saya bawa ke sebelah kanan. So 2x sub 1 minus 2x sub 2. Jadi kita boleh compare kiri dan kanan. Ni kalau kita compare kiri dan kanan, yang ini, so kita akan dapat x sub 1 plus x sub 2 equals to 2. Maka kita boleh tulis x sub 1 sebagai tajuk. Kita akan dapat 2 minus x sub 2. Okey. Sekarang ni kalau kita nak tunjukkan one-to-one function, sepatutnya kita mesti proses sehingga x sub 1 equals to x sub 2. Tapi sekarang ni x sub 1 equals to 2 minus x sub 2. Okey. Disebabkan ni tak sama, maka kita akan buat kesimpulan dia, therefore f is not one-to-one function. One-to-one function. Okey. Sebab dia punya syarat dia mesti x sub 1 sama dengan x sub 2 saja. Okey. Ini kaedah algebraic. Kalau kita lihat kaedah graf. Okey, kaedah yang kedua saya menggunakan kaedah graphical method. So kalau kita nak lakarkan graf x squared minus 2x plus 3. Okay, yang pertama kita andaikan bila x 0, so kita akan dapat fx equals to 3. Maksudnya kalau kita lukis, kita akan dapat x 0, fx adalah sama dengan 3. Okey, kemudian bila kita tukar pula, when fx equal to 0, maka x squared minus 2x plus 3 equal to 0. Ni kalau kita guna calculator, kita tak dapat jawapan. Okay. Ni kalau kita gunakan calculator, semua nilai adalah, jadi kalau kita menggunakan calculator, kita tak akan dapat nilai x. Okay. Jadi bila tak ada penyelesaian, maka kita akan terus lukis graf. Dan graf kita mesti bentuk senyum. So kita buat senyum. Dan nilai kita adalah sama dengan 0, 3. Okay. Ini x, ini y. Okay, jadi kita, bila kita nak gunakan horizontal line test, kita buat di mana-mana sahaja. Kita lihat adakah horizontal line test ni melanggar satu titik je. Tapi kita lihat di sini ada 2 titik. Maka kesimpulan dia sama macam tadilah. So katakan saya namakan y equals to k lah. So when y equals to k, intersect, okay, intersect the graph at 2 point, okay, 2 points. Therefore f is not one-to-one. Okey, kita lihat soalan D. Yang pertama saya gunakan algebraic method. So fx equals to absolute value of x minus 3. Kemudian kita
start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. Okay, dan kita akan dapati x sub 1 minus 3 equals to the value of x sub 2 minus 3, therefore x sub 1 equals to, okay, untuk yang di sini, okay, untuk kita selesaikan ni, kita kena kuasa 2 kiri dan kanan. Kuasa 2 kiri dan kanan. Kuasa 2 kiri dan kanan. Maka kita akan dapat x sub 1 squared minus 6x sub 1 plus 9 equals to x sub 2 squared minus 6x sub 2 kemudian plus 3 plus 9. So 9 ni kita boleh cancel dan kita boleh gunakan kaedah tadi lah. So kita kumpulkan x sub 1 squared minus x sub 2 squared, kemudian 6x1 tolak 6x2. So di sini kita akan dapat, kalau kita factorize, 1 tolak 1 tambah, dan sebelah kanan ni adalah x sub 1 minus x sub 2. Okay, maka kita boleh ambil x plus 1 equals to 6. Okay, 6, therefore x sub 1 equals to 6 minus x sub 2. Therefore f is not 1 to 1. So dia sepatutnya jawapan dia mesti x1 sama dengan x2. Baru kita buat kesimpulan 1 to 1 function. Sekarang ni x1 not equals to x sub 2. Okey, katakan saya nak guna kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua saya menggunakan graphical method. Maka kalau kita nak buat lakaran, step yang pertama kita ambil jadalan absolute value itu samakan dengan 0 supaya kita akan dapat nilai x tu sama dengan 3. Jadi kalau kita lukis 3 dan bucu dia berada pada 3. Jadi kalau kita lihat by using horizontal line test, kita lihat dia langgar pada 2 titik. Okay, so alasan yang sama, when x y equals to k, intersect. Okay, intersect the graph at 2 point. Okay, at 2 point. Therefore f is not 1 to 1 function. So kita start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. So kita akan dapat x sub 1 squared minus 4 equals to x sub 2 squared minus 4. Therefore x sub 1, asalnya kita punya pengiraan kita adalah plus minus x sub 2 asalnya, sebab kita dapat square root. Tapi disebabkan syarat, kita ada syarat tambahan x more than or equal to 0, maka x sub 1 equals to x sub 2 sahaja. Okay? Maka bila ada syarat tambahan ni, maka kita boleh buat kesimpulan f is 1 to 1 function. 1 to 1. Okay? Sebab ada syarat ni. Kalau tak ada syarat ni, dia akan dapat jawapannya ni. So ada 2 jawapan. Maka kalau kita berhenti di sini, asalnya adalah not 1 to 1 function. Tapi disebabkan ada syarat x more than or equal to 0, maka x sub 1 hanya satu jawapan je, iaitu x sub 2. Jadi kalau kita ambil x equal to 0, fx kita adalah negatif 4. Maka kita lukis. Okay, kita lukis. Ini adalah negatif 4 dan graf kita adalah senyum. Ini asal kita punya graf. Asalnya. Tapi disebabkan kita ada syarat tambahan, maka kita hanya gunakan separuh saja. Okay? Maka separuh tu hilang. Jadi daripada sini kita gunakan horizontal line test, maka kita boleh buat kesimpulan y equals to k intersect the graph at
1 point. Hence f is 1 to 1. Kemudian kita start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2, maka absolute value of x sub 1 equals to absolute value of x sub 2 plus 2. Maka 2 ni kita boleh hilangkan. Kemudian kita akan kuasa 2 kiri dan kanan. X sub 1 squared equals to x sub 2 squared. Asalnya kita akan dapat plus minus x sub 2. Tetapi kita ada syarat juga. Kita ada syarat x more than or equal to 0. Therefore x sub 1 equals to x sub 2. Okay. So kesimpulan kita adalah f is 1 to 1. Kalau kita nak mudah, kita akan lakarkan graf yang pertama. Dia mesti bentuk V. Graf yang pertama mesti bentuk V. Ini graf yang pertama. Tetapi bila kita ada tambah 2, maka kita akan ganjakkan graf kita ke atas sebanyak 2 unit. 2 unit. Maka graf kita yang baru adalah yang di sini. Okey. So yang ni kita boleh padam lah. Jadi yang ini bukan kita dah. So yang ni kita dah boleh padam. Maka graf kita yang sebenar adalah yang ni. Okey, tetapi disebabkan kita ada syarat x more than or equal to 0, maka sebelah kiri ni kita dah boleh padam. Okey, boleh padam. Maka graf kita, kalau kita gunakan horizontal line test, maka kita lihat y sama dengan k ni intersect. Okey, intersects the graph at 1 point. So jawapan dia adalah f is 1 to 1. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak lakarkan graf. So dia ada banyak ni. Ni kamu kena hafal lah. Okey, yang pertama kalau constant, contoh katakan saya ada y sama dengan 3. Maka dapat dah tu bentuk dia. Straight line, y equals to 3. Settle. Kemudian kalau bentuk linear. Kalau bentuk linear yang ni lah, straight line. Ni kita dah belajar ni. Kemudian kalau linear, dia ada 2. Dia ada 2. Sama ada gradient dia positif atau negatif. Kalau kita nak mudah, kamu hafal lah bentuk V ni. Kamu hafal bentuk V. Kalau bentuk yang ni, ini gradient dia adalah positif. Ini gradient dia adalah positif. Yang bentuk yang ni gradient negatif. Jadi kita hafal je V. Yang sebelah kanan tu bentuk gradient positif. Kalau kiri, bentuk negatif. Itu untuk linear. Kemudian kuadratik. Untuk kuadratik, kita hafal yang positif je. Kalau positif, maka dia bentuk senyum. Kalau negatif, kita akan ambil graf yang ke bawah ni. Yang ke bawah tu adalah negatif. Kalau kubik, dia gabung daripada kuadratik. Kita ambil kuadratik senyum separuh, masam separuh. Kalau kita jumpa graf yang macam ni pun boleh lagi. Senyum separuh, masam separuh, boleh juga. Itu kalau kita kira ada 3 nilai X, maka graf kita macam tu je. Ini pun cubic function. Okey tak? Ini semua basic ni kamu kena hafal. Okey, kemudian absolute function. Absolute function ni yang ada absolute value lah. Dia mesti bentuk V. Cuma kalau kita nak lukis, kita ambil je dalam kurungan ni. Kita ambil je dalam absolute value ni, samakan dengan 0.
Ini untuk dia punya bucu dia. Dia punya bucu V dia. Katakan saya bagi contoh. Katakan saya ada function the value of x minus 3. Maka graf kita masih bentuk V lagi. Cuma bucu tu akan berubah. Nak tahu bucu yang mana? Ambil dalam sila value tu, kita samakan dengan 0. So x equals to 3. Maka bucu dia 3. Kemudian bentuklah V. Selesai. Jangan lupa kita pastikan ada x, ada y. Dari segi markah kita ada dua. Markah yang pertama bentuk mesti ada. Betul tak? Bentuk dia. Kalau V, V lah. Itu markah yang pertama. Markah yang kedua, R1 yang kedua, label pastikan lengkap. Yang pertama part C, mesti ada label part C X, part C Y. Kemudian pintasan, mesti ada label. Kemudian labelkan function, kena tulis. Labelkan function. Ini saya macam itulah. Kena labelkan function. Okey. Kemudian berikutnya rational function. Rational function yang bentuk 1 over. Okey. Yang ini kalau kita nak tahu, ini kita punya, ni maksud dia. Ini tak ada graf pada x sama dengan 0. Cara kita nak kira, ambil yang di bawah tu not equal to 0. Maka bila kita lukis yang garis betul-betul dulu. Maksud dia graf tidak akan langgar pada x sama dengan 0. Contoh, katakan saya ada function fx equals to 5 over x minus 2. Yang nombor yang di atas dia tak mempengaruhi kita punya graf. Dia bergantung pada yang di bawah. So kalau kita nak lukis, kita ambil yang di bawah dulu. Maka graf kita dia takkan langgar pada nilai 2. Jadi kalau kita lukis, jangan lupa part C X, part C Y. Kemudian kita lukis dulu x sama dengan 2. Kemudian letak satu atas, satu bawah. Okey tak? Satu atas, satu bawah. Tapi jangan ada yang terlebih semangat tu. Dah cantik ni. Turun ke bawah pula. Dia tak boleh turun ke bawah. Dia mesti, kita akan lukis macam kuadratik. Kalau senyum, kita ambil separuh je. Tapi jangan nampakkan dia turun balik ke bawah. Okey? Ataupun kamu lukis macam ni. Ni dah cantik ni. Tiba-tiba kamu ikut je, dah jadi bentuk L pula. Yang ni salah. Dia mesti bentuk curve. Maksudnya kalau nak mudah, kamu bayangkan macam kita nak lukis kuadratik. Senyum, kalau senyum dia mesti bentuk curve. Tapi separuh je. Yang ni jangan pergi naik ke atas. Kalau ke atas salah. Okey? Okey tak ni? Kalau katakan ada depan ni ada negatif, ada negatif kat sini, maka kita akan lukis lah. Bermula daripada kiri, atas dan bawah. Kalau ada negatif kat depan, ini saya bayangkan kalau semua positif. Positif satu atas, satu bawah. Kalau ada soalan tu diubah, ada negatif, maka ubahlah, kita mulakan daripada kiri. Okey tak ni? Okey, kemudian function, set function ataupun square root. Kalau kita nak mudah ni, katakan saya ada y equals to square root of x. Kalau saya kuasa 2 kiri dan kanan, dia akan jadi macam ni. Kan? Tadi kita dah lihat, kalau y equals to x yang kuasa 2, maka graf kita senyum. Senyum. Kalau negatif, masam. Tapi sekarang ni yang kuasa 2 tu adalah y. Maka dia, janganlah kita lukis bentuk senyum atau masam. Kita akan lukis bentuk C pula. C, sepatutnya dia C ke bawah. Kemudian kalau square root, kita kena pilih sama ada atas atau bawah. Kalau positif, kita ambil separuh di atas. Kalau katakan soalan seubah, fx equals to negative square root of x, maka lukis yang di bawah, separuh. Nampak ni?
Kalau negatif, maka saya akan ambil bentuk C, tapi ambil yang bawah je. Okay tak? Ini nanti kita akan belajar detail lagi lah, exponential dengan logaritmik. Cuma permulaan ni, kalau eksponen, dia pergi cari paksi Y, dia akan langgar paksi Y. Kamu apa itu? Yang detail nanti kita bincang kemudian. Kalau eksponen langgar paksi Y, kalau log ataupun ln, dia akan langgar paksi X. Dia akan pergi cari mana paksi X. Kalau eksponen, cari mana paksi Y. Apa yang itu dulu? Okey, seterusnya, yang ini kalau kita nak kira domain. Sepatutnya domain dengan range ni paling mudah, kita lukis graf. Baru kita tengok domain yang mana, range yang mana. Ini contoh pengiraan domain ya. Ini kalau kita nak buat pengiraan. Contoh katakan saya ada log Y equals to log, katakan X minus 1 lah contoh. Soalan suruh cari domain. Maka kalau ikut peraturan ni, kamu ambil lah syarat nak cari domain, gunalah syarat X minus 1 more than 0. Tengok dia punya simbol tak ada sama dengan. Maka domain kita adalah more than 1. Itulah kita punya domain. Kalau nak tukar dalam bentuk interval pun boleh, 1 to infinity. Kalau set, kita gunakan lebih besar dan sama dengan. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, kalau set X tolak 3 lah contoh. Kalau set, tiba-tiba soalan nak cari domain, kita boleh kira dengan cara ambillah X minus 3 more than or equal to 0. Ni, ikut syarat ni. Maka domain kita adalah more than or equals to 3. Ataupun nak buat dalam bentuk interval, start from 3 to infinity. Okey tak? Peraturan yang ketiga, rasional. Maksud dia contoh, katakan saya ada Y equals to 3 over X minus 1. Contoh, nak cari domain, saya ambil dia yang bawah tu, not equals to 0. Maka domain kita boleh buat negative infinity sampai 1. Sampai 1. Kemudian union by 1 to infinity. Okay? So kita boleh gunakan panduan ni lah. Kalau soalan tu log, bagaimana cari domain? Greater than. Kalau set, greater than or equals to 0. Selain daripada 3 ni, tak payah cari domain dia. Domain dia real number. Contoh macam linear, quadratic, cubic, itu yang polynomial. Domain dia adalah real number. Okey tak nak? Ini yang contoh ni. Kamu hafal yang 3 ni lah, bentuk 3 ni. Set macam mana cek domain, log macam mana, rational function macam mana. 3 ni, kenapa? Yang lain tak payah kira exponent ke, absolute value ke. Power function ni maksudnya polynomial, kuasa 2, kuasa 1, kuasa 10. Tak payah kira domain dia. Domain dia sama dengan real number. Sepatutnya penulisan real number bukan R, dia double line ni. R. Ataupun kita boleh tulis negative infinity sampai infinity. Yang pertama, sketch the graph. Kemudian determine the domain and range. Biasanya penentuan domain dan range ni kita mesti gunakan graph, lagi mudah. Okay, katakan kita tengok yang pertama dulu, function. Okay, kalau kita nak lukis graph, ini adalah kuadratik. Yang pertama, ramalkan bentuk dia. So kita lihat yang nota tadi. Kalau kuadratik, tengok kat sini, bentuk dia Y sama dengan X kuasa 2.
maka graf kita mesti bentuk senyum. So kita ambil dia punya bentuk umum dia. Okey. Kemudian bila kita nak lukis, kita start dengan andaikan x0. Kita dapatlah f0 tu sama dengan 8. Tukar pula, kalau fx tu yang 0, maka dapatlah x squared minus 6x plus 8 equal to 0. Nanti kamu gunalah kalkulator, dapatlah 2 dan 4. Lukis graf. Pastikan ada label X, ada label Y. Pintasan 0,8, maksudnya Y itu sama dengan 8. Kemudian X kita 2, satu lagi 4. Lukislah graf. Macam itulah. Jangan lupa labelkan fx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 8. Jadi ingat kita punya markah ada 2 markah. Yang pertama bentuk mesti senyum. Siapa yang buat masam? R0. Bentuk satu markah. Kemudian R1 yang kedua, label kena lengkap. Yang pertama paksi mesti ada XY. Label paksi X dengan Y. Jangan pergi tukar pula X kemudian labelkan fx. Fx tu function. Paksi ni label dia mesti Y je. Function boleh labelkan fx. Kemudian pintasan dia 2, 4, 8. Yang penting-penting je. Yang lain tak perlu. So selesai. Kemudian daripada sini tentukan domain. So ingat balik domain ni adalah X. Domain adalah X. Maksudnya lihat graf daripada kiri sampai kanan. Kalau range, dia merujuk kepada Y. Maksudnya kawasan graf kita mana yang paling rendah sampai yang paling atas. Okay. So dekat sini kita lihat untuk domain nilai X yang paling kecil tak tahu. Kemudian yang paling besar pun tak tahu juga. Maka domain kita adalah domain negative infinity sampailah infinity. Kita lihat graf kita tu. X yang paling rendah berapa? X yang paling tinggi berapa? Jangan lihat pintasan. Jangan lihat ini macam 2 hingga 4. Okay, 2 hingga 4 tu itu pintasan. Kita nak kawasan graf kita daripada paling rendah X tu yang mana? Tak nampak nombor dia. So itu adalah negative infinity. Yang paling tinggi tak nampak juga, tapi mahala ke positif. So positive infinity. Kemudian untuk range, kita akan refer kepada parallel to y axis. So kita ambil graf kita paling rendah tak tahu sampailah infinity. So kena kira sikit lah ni. Biasanya kalau kedati ni mudah. Ni kita ambil tengah-tengah. Maknanya tengah-tengah tu 3 kan. So kira sikit. Kalau X sama dengan 3, cuba ganti X sama dengan 3. Cuba kira berapa tu. Nanti 1. So kamu ganti ya. So dapat nanti 1. Jadi kita akan tulis range kita yang paling rendah negative 1. Negative 1 sampailah infinity. Okay. Jadi kalau kita nak lakarkan graf kuadratik, step yang pertama, andaikan bila x equal to 0, so kita akan dapat f0 equals to negative 35. Kemudian kita tukar pula, andaikan fx to 0, maka kita akan dapat negative x squared plus 12x minus 35 equal to 0. Dan kita gunakan kalkulator, kita akan dapat dua nilai x, iaitu x sama dengan 5 dan x sama dengan 7. So daripada situ kita akan lakarkan graf.
Okey. Kita akan buat lakaran graf. Ini adalah X, ini adalah Y, dan tadi kita ada 35. Okey. 35. So yang tadi kita dah ada. Okey, kalau kita lihat fungsi asal kita ni, bentuk dia adalah Y sama dengan negatif X kuasa 2. Maka bentuk dia mesti bentuk masam. Okey. Jadi bila kita buat lakaran, pastikan bentuk dia mesti masam. Okey. Dan mesti melalui negatif 35 dipaksa Y. Kemudian kita ada dua nilai X, 5 dan 7. Okey, 5 dan 7. Okey, kemudian kita perlu kira yang di tengah ni, kalau sini 5, sini 7, maka yang di tengah tu adalah 6. Maka kita perlu cari nilai ni supaya kita boleh tahu nilai Y tu berapa. Okey. Maka daripada function tadi kita buat pengiraan sikit. Bila X sama dengan 6, maka F6 sama dengan, kita gantikan dalam function kita yang asal. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 1. Okey. So daripada situ nanti baru kita tentukan domain. Okey, domain ni adalah graf kita sepanjang pasi X. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya domain daripada negatif infinity sampailah hujung sekali, bukan berhenti pada 7. Sebab selepas 7 kita masih ada graf. Maka teruskan sampai infinity. Kemudian untuk range pula, range ni adalah graf kita sepanjang paksi Y. Maksud dia, kita ada nilai yang paling rendah iaitu negatif infinity. Kemudian yang paling tinggi adalah yang kita kira tadi, iaitu 1. Okay. Paling tinggi adalah 1. Jadi di sini kita boleh tulis nilai yang paling rendah negatif infinity dan berhenti pada nilai 1. Ini sama dengan Y, absolute value of X. Bentuk dia mesti bentuk V. Mesti bentuk V. Jadi yang pertama tadi saya dah tunjuk tadi, kita ambil je X tambah 2 samakan dengan 0. Maka bucu dia adalah negatif 2. So kita buatlah ni graf. Ni X, jangan lupa negatif 2. Maka kita punya graf kita bentuk V. Bentuk V. Jangan lupa labelkan GX equals to absolute value of X plus 2. Kemudian kita nak jawab domain. Okey, domain adalah graf kita tak tahu, tapi mengalir ke kiri negatif sampai, jangan berhenti pada negatif 2. Sebab selepas negatif 2 masih ada graf. Teruskan lagi. Jangan berhenti pada X sama dengan 0. Sebab lepas tu masih ada graf. Terus sampai ke hujung. Maknanya negatif infinity sampai infinity. Kita punya range untuk Y pula. Y daripada, ini nilai Y sama dengan apa ni? Kat sini. So, sampailah tak tahu. Maka range kita start from 0 to infinity. Yang paling mudah adalah kita abaikan dulu tambah 2 ni. Maksud dia, kita akan lukis dulu GX hanya sampai absolute value je. Okey. So daripada sini kita lukis. So kita ambil yang dalam ni samakan dengan 0. Maka kita akan dapat X tu sama dengan nilai 1. Okey. Jadi kalau kita lukis, yang pertama kita punya graf mesti bentuk V pada nilai 1. So kita lukis graf V pada nilai 1. Okey, pada nilai 1. Kemudian graf kita yang asal, graf kita yang asal adalah ni, kita ganjakkan sebanyak 2 unit. Kita gerakkan ke atas sebanyak 2 unit. Maka graf kita sebenarnya kita akan ambil yang ni, yang hijau ni.
Ini graf kita yang sebenar lah. Okay. So kita akan ganjak sebanyak 1. So daripada sini, daripada Y0, maka dia dah beranjak menjadi 1. Okey. Jadi kita boleh tentukan daripada sini domain kita masih kekal. Maka kita boleh tentukan domain kita adalah negative infinity sampai infinity. Dan okey. So bila kita nak dapatkan graf yang asal, kita akan berganjak sebanyak 2, maka di sini daripada y equal to 0 dia dah jadi y equals to 2. Okey. Maka kita punya range kita mestilah bermula daripada 2 sampailah infinity. Okey. Ini untuk soalan D. Jadi yang paling mudah kita lukis dulu graf gx sama dengan negative absolute value of x. Okey, kita lukis yang tu dulu. Jadi yang paling mudah kita lukis dulu gx sama dengan negative absolute value of x. Jadi kalau kita lukis, okay, dia akan jadi v yang terbalik. Ini yang salah. Okey, ni yang merah ni. Kemudian baru kita ambil kira bertambah sebanyak 5. So kita akan ganjak ni sebanyak 5 unit. Okey, sebanyak 5 unit. Maka graf kita yang baru berada di sini. So ini akan jadi 5, ini y dan ini adalah x. Okey. Dan kalau kita nak tentukan domain tu adalah graf kita sepanjang pasti x ni. So domain kita lihat graf yang biru ni selalunya kamu labelkan gx adalah 5 tolak absolute value of x. So kita akan ambil negative infinity sampai infinity dan range kita bermula daripada negative infinity sampailah berhenti pada 5. So negative infinity sampai 5. Okey, so kita boleh ambil x tolak 4. Kalau nak guna syarat tadi pun boleh juga. Kalau square root lebih besar dan sama dengan 0. Kalau nak guna yang tu lah. Katakan saya guna tadi dah. Saya ambil lebih besar dan sama dengan 0. Tengok balik nota ni. Kalau square root, syarat dia ni. Atau kalau tak nak, terus equal to 0. Sebab kita nak tentukan dia punya bucu dia. So, bila kita lukis, sebelum tu kita tengok dulu bentuk umum dia adalah square root of x. Mesti bentuk macam ni, separuh. Bentuk C tapi separuh. Tapi sekarang kita ubah sikit, dia bermula daripada 4. Lebih besar daripada 4. 4 dan ke kanan. So itulah kita punya graf. Jangan lupa labelkan. Okey, kalau kita nak jawab domain, bermula daripada 4 sampailah tak tahu. Kemudian untuk range bermula daripada sini. Sebab graf kita bermula pada 0 sampailah tak tahu. So range kita start from 0 to infinity. Jadi sama juga yang tadi. Yang paling mudah kita lukis dulu y sama dengan square root of x. Okey. Jadi kalau kita lukis, kalau kita lukis graf kita adalah square root of x. So kita lukis ni. Ni yang asal Yang asal bentuk dia macam ni. Kemudian barulah kita pertimbangkan, kita gerakkan graf kita ke atas sebanyak 3 unit. Kita akan gerakkan ke atas sebanyak 3 unit. So graf kita sebenar dia adalah yang di sinilah. Sebanyak 3 unit. So ini y, ini x. Sebenarnya kita labelkan hx sama dengan square root of x plus 3. Okey, maka domain kita adalah bermula daripada 0 ni, daripada 0 sampailah tak tahu, dan range kita adalah kawasan sepanjang yang paralel dengan y. So bermula daripada 3 sampailah infinity. So kita akan ambil
3 sehinggalah infinity. Okey, jadi step yang pertama, kita lukis dulu untuk square root saja. Untuk square root saja. Dan kalau kita lihat nota sebelum ni, kalau nak tentukan domain, kita mesti ambil 1 tolak X more than or equal to 0. So, daripada sini nanti kita selesaikan X less than or equals to 1. Okay? Jadi, kalau kita lukis graf, okay, kalau kita lukis graf, okey, graf permulaan kita adalah daripada 1. X sama dengan 1 dan dia mesti ke kiri. Sebab dia negatif. Dia mesti ke kiri. Kan kita guna less than kan? Dia mesti ke kiri. Itu yang asal dia. Kemudian kita akan turunkan sebanyak negatif 1. Okey, so daripada sini turunkan 1 unit. 1 unit. Dan kita akan dapat sini adalah negatif 1. So inilah kita punya graf sebenar kita. Maka labelkan ini adalah hx equals to square root of 1 minus x minus 1. Okay, so kita akan merujuk kepada graf yang biru ni. So domain kita adalah daripada negative infinity sampai 1. Kemudian range kita adalah range daripada negatif 1 sampailah infinity. Okay? Range tu merujuk yang ni lah. Daripada sini sampailah atas. Daripada negatif 1 sampailah positive infinity. Ni saya dah tunjuk tadi. Yang pertama ramalkan dulu. Okey, ramalkan. Ini bentuk umum dia adalah y equals to, dia ada negatif. Kan? Dia ada negatif. Maka graf kita, dia bukan kanan bawah, kiri bawah. Sebab ada negatif. Jadi graf kita mesti macam ni. Kemudian bila kita nak lukis, kita ambil je bawah denominator not equal to 0. So kita akan dapat x not equals to 5. Bila kita lukis graf, jangan langgar 5 ni. Lepas tu kita lukislah satu atas, satu bawah. Jangan lupa label X. Dan graf labelkan. Oh, ni guna W. Wx equals to 1 over 5 minus x. So domain dia bermula daripada tak tahu sampai terputus pada 5. Maka cara tulis dia union 5 to infinity. Kemudian kita punya range daripada negative infinity terputus pada 0. Sambung balik. Okey, kalau kita diberi function, sebenarnya untuk fx ini dia ada 3 function bergantung kepada range dia. Jadi kalau kita nak mudah, kita akan lukis ada 3 graf. Okey, kita lukis dulu yang pertama. Fx sama dengan negative x. Kita ada 3 graf. Jadi kalau kita nak lukis, ni kalau saya lukis, ini adalah x, ini y, maka graf ini adalah dia ke kiri. Sepatutnya inilah kita punya graf. Okey. Tetapi kita tak perlu ambil semua sebab dia ada syarat tambahan. Syarat tambahan dia adalah dia mesti ambil daripada negatif 1 ke kiri. Okey, maksud dia kita akan ambil sampai sini je. Sampai sini je kita punya graf. Yang biru ni kita reject. Okey. Jadi untuk lebih tepat,
Kita kira bila X sama dengan negatif 1, maka fx kita adalah negatif darab negatif 1, so sama dengan 1. Maka nilai yang paling tinggi ni 1. Maksudnya untuk yang pertama ni, graf dia adalah yang di atas. Okay, yang di atas. Okay, jadi kalau kita lukis balik, hanya di atas saja. Tu yang pertama. Kemudian graf kita yang kedua, fx sama dengan x kuasa 2. Kalau kita abaikan syarat, graf kita adalah bentuk U. Okay, bentuk U. Tetapi untuk yang kedua ni, dia tak perlu semua. Dia nak daripada 0 sampailah 3. Jadi kita akan bina 0 sampai 3 je. Sampai 3 je. 0 sampai 3. So yang lain tu kita akan buang. Okay? So yang biru ni kita buang. Jadi itulah kita punya graf. Jadi untuk lebih tepat, kita kira lah sikit. Bila X sama dengan 3, okay, bila X sama dengan 3, maka F3 ni sama dengan 9. Maka kita dah tahu sini tinggi dia adalah 9. Okay. Tinggi dia adalah 9. So ini termasuk 9. Kemudian graf kita yang ketiga, fx sama dengan x tambah 1. Okay? Jadi kalau kita nak lukis graf ni, biasanya kita akan ambil 2 titik. Bila x 0, y sama dengan 1. Tukar pula. Bila y yang 0, maka x tu negatif 1. Jadi kita lukis. Okay, kita lukis 0, 1. Kemudian negatif 1, 1. Okay, sepatutnya graf kita adalah yang ni lah. Tu sepatutnya graf kita. Tetapi soalan nak daripada 3. Okay? Maksudnya daripada 3. Ni daripada 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Okay? Maka yang biru ni kita boleh hilangkan. Itulah graf kita yang ketiga. Jadi seeloknya, bila macam ni, kita kira lah sikit. Bila X sama dengan 3, maka F3 tu sama dengan 3 tambah 1, 4. So kita lihat di sini tinggi dia adalah 4. Okay, tinggi dia adalah 4. Jadi untuk jawapan akhir, okay, kita gabungkan ke tiga graf tadi. Okey, akhir sekali kita gabungkan. Kita punya graf yang pertama adalah negatif 1, 1. So daripada sini negatif 1, 1. Satu, kemudian kita akan buat secara terus. Yes, betul. Okey, kemudian graf yang kedua bentuk kuadratik bermula daripada 0. Bermula daripada 0, open, kemudian sampai 39 sini. Tapi close. So buat dalam bentuk kuadratik. Kemudian graf yang ketiga 3, 4. 3, 4, kita lihat ni 3 ni tak termasuk So kita boleh ambil kat sini, open, dan kita akan buat secara terus. Kita ambil negatif infinity sampai negatif 1. Berhenti pada negatif 1. Kemudian terputus, sambung balik. Kita akan mula daripada 0. 0 tadi open So open, 0. 2. Sepatutnya macam berhenti pada 3. Tapi sebenarnya dah cover di atas. Jadi kita akan teruskan sampailah infinity. Kemudian untuk range, kita akan baca. So range kita daripada 0 ni, tapi tak termasuk. Daripada 0 tapi tak termasuk sampailah, kalau kita lihat dia macam terputus pada 4, tapi di sini kita dah cover dah. Ada nombor 4. So teruskan lagi, dan kita lihat macam berhenti pada 9, tapi sebenarnya yang ni masih ada lagi ni. So dia cover kat sini. Maka penghujung dia adalah infinity. Maka kita boleh ambil open, start from 0 to infinity. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kelima. Use algebraic approach to find the domain and range. Maksudnya kita akan mencari domain dan range dengan menggunakan
algebraic method. Okey. Biasanya kita mencari domain dengan range ni dengan menggunakan graf. Tapi untuk kali ini kita akan lihat bagaimana kita mencari domain dan range ini dengan pengiraan secara algebraic. Okey, kalau untuk domain kita lihat kalau function yang diberi itu dalam bentuk polinomial, iaitu kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan seterusnya, maka domain tu tak perlu buat pengiraan, terus kita akan buat negative infinity sampai infinity. Okay? Jadi kalau kita lihat function tu dalam bentuk polinomial, terus domain dia adalah negative infinity to infinity, ataupun kita boleh gunakan real number. Kemudian untuk yang range ni baru kita gunakan pengiraan. So untuk mencari range, okey, cara dia, yang pertama kita tukar dulu function kita. Fx adalah x kuasa 2 tolak 6x. Jadi kalau kita menggunakan commutator square, kita boleh tukar kepada x tolak 3 kuasa 2 tolak 1. Okey, so daripada sini kita proses. Kita dah tahu bahawa x minus 3 ni, kuasa 2 ni memang sentiasa positif, greater than or equal to 0. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bentukkan daripada sini, kita olah supaya kita dapat function fx. Jadi kalau kita tolak satu kiri dan kanan, maka kita akan dapat x minus 3 squared. Ini daripada yang asal ni. Saya tolak satu kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Maka kita dapati bahawa sebelah kiri ni adalah function fx. Okay, so kita akan dapat sebelah kanan ni adalah more than or equals to -1. Jadi penentuan range ni kita boleh baca daripada sinilah. So ingat kita punya domain refer kepada x, range refer kepada y ataupun fx. So daripada sini kita tukar dalam bentuk interval set from -1 to infinity. Okey, itu contoh yang pertama. Untuk yang domain ni sama. Disebabkan function kita ni dia dalam bentuk polinomial, iaitu kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Maka domain tak payah kira, terus kita nyatakan negative infinity sampai infinity. Kemudian untuk kita nak dapatkan range, okay, function kita adalah absolute value. Kalau kita bermula daripada absolute value of 3 minus 3x, yang ini nilai dia adalah sentiasa positif. Okay, nilai dia adalah sentiasa positif. Sama dengan kuasa 2 lah, sentiasa positif. Okey, kemudian kita nak bentukkan daripada sini supaya dia akan jadi gx. So kalau kita nak dapatkan gx, maka daripada yang asal ni kena tambah 2 kiri dan kanan. Jadi kalau kita tulis ni, ini yang asal, saya tambahkan dengan 2 kiri dan kanan. So bila kita tambah, sebenarnya kiri tu dah jadi function gx. So range kita boleh refer daripada sinilah, set from 2 to infinity. Okey, terus kemudian kita lihat contoh C. Okey, untuk contoh C, function kita adalah hx equals to square root of 1 minus x minus 1. Ni function kita yang asal lah. Okey, kemudian kalau kita nak dapatkan domain, okey, untuk domain kita boleh refer pada nota sebelum ni. Kalau square root nak dapatkan domain, kita ambil je dan yang dalam ni kita gunakan syarat more than or equal to 0. Ni refer kepada nota sebelum ni. Kalau square root kita gunakan dalam kurungan tu, kita ambil greater than or equal to 0 untuk dapatkan domain. So kalau kita proses, kita akan dapat x less than or equals to 1. Maka domain kita boleh tulis dalam bentuk interval. So domain kita adalah, so domain h adalah start negative infinity to 1. Itu kita punya domain. Untuk pengiraan range, okay, untuk pengiraan range kita bermula daripada bentuk square root. Ni kita dah tahu dah, ini adalah greater than 0. Okay, tapi kita nak bentukkan supaya
nanti hasilnya adalah function hx. Maka kita akan ubah ni, saya ubah ni, kita tolak satu sebelah kiri dan kanan, maka sebelah kiri kita dah dapat bentuk function hx more than or equals to -1. Okay? So daripada sini kita punya jawapan range kita adalah start from -1 to infinity. Okay? Jadi kalau kita lihat contoh ni, jadi kalau kita lihat contoh ni, untuk dapatkan domain, untuk bentuk rational function ni, kita fokuskan kepada denominator, gunakan syarat not equal to 0, dan kita permudahkan, kita akan dapat x not equals to 5. Maka domain W is negative infinity to 5 union by 5 to infinity. Ini semua nilai kecuali 5. Okey, itu kita punya domain. Untuk range pula, okey, untuk pengiraan range, so untuk nak kira range ni, kita akan gunakan daripada function ni, daripada function wx equals to 1 over 5 minus x, kita ubah y. So kita akan ambil 5 minus x equals to 1 over w of x, dan kita proses jadikan x ni sebagai tajuk, maka kita akan dapat 5 minus 1 over wx. Okay. Jadi untuk nak tentukan range kita, kita boleh refer kepada syarat yang di bawah ni. Okay. Syarat yang di bawah. So w ni kita boleh gunakan syarat non equals to 0. Maka range kita adalah okay, kita namakan range sebab kita gunakan wx. Kalau kita gunakan x sebagai tajuk macam tadi, kita boleh panggil dia sebagai domain. Sekarang kita panggil dia sebagai range. So semua nombor kecuali 0. So itulah kita punya jawapan untuk range. Okey, seterusnya kita lihat basic operation with function. Okey, operation ni untuk function ni kita hanya pertimbangkan operasi tambah, kemudian tolak, dan yang seterusnya adalah darab. Okey, operation ni ada 3 lah. Kemudian ada satu lagi, bahagi. Ini operation yang biasa lah. Jadi kalau kita lihat function, kalau tambah, kita boleh pisahkan dua function tu jadi tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey. Dan kalau kita nak tentukan domain untuk dua function ni, maka tak kisahlah sama ada tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Bila kita dapatkan domain, kita perlu gabungkan domain function yang pertama intersect dengan domain function yang kedua. Okey. Kita lihat contoh yang ke-6. Okey, soalan contoh yang ke-6, kita nak menentukan hasil tambah dua function tapi nilai x tu adalah 3. Okey. Jadi kita boleh terus tukar f3 plus g3. Okey. Kemudian kita gantikan f3, kita gunakan function f, kita gantikan x tu dengan 3. So 3 tambah 6 per 3. Dan G3 tu gunakan G, tapi gunakan function G, gantikan X tu dengan 3. So negatif 3 kuasa 2 tambah 2. Maka kita selesaikan, maka kita akan dapat negatif 4. Okay. Kemudian untuk soalan B pula, yang ini adalah hasil darab dua function. Maka kita boleh gunakan f negative 2, g negative 2. So kita gunakan dua function ni,
gantikan X tu dengan negatif 2. So negatif 2 tambah 6 per negatif 2. Kemudian GX negatif 2 kuasa 2 tambah 2. Pastikan mesti buat kurungan. Dan kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat nilai dia adalah 4. Okey, kita lihat contoh yang ke-7. Okey, contoh yang ke-7. Kita nak menentukan domain. Okey. So tadi kita lihat nota, kalau kita nak buat operasi tambah ke, tolak ke, darab, domain dia adalah sama. Okey, domain dia adalah sama. Okey, kita lihat yang A ni. So untuk yang pertama, soalan A. Soalan A, berdasarkan function yang pertama, fx equals to 1 over x minus 2. Ini domain kita adalah, kita boleh buat berdasarkan x minus 2 not equals to 0. Maka kalau kita permudahkan, x not equals to 2. Itu domain untuk function yang pertama. Kemudian berdasarkan fungsi yang kedua, gx equals to x squared minus 25. Maka domain G itu, disebabkan ini adalah polynomial, kita tak payah kira, terus negative infinity sampai infinity. Okay? Jadi kalau kita nak mencari domain untuk keseluruhan, terus kita gunakan intersection. So kita akan ambil yang pertama negatif 2, yang pertama positif 2. So saya lukis yang pertama all real number except 2. Kemudian yang kedua adalah all real number. Maka kalau kita buat intersection, maka domain F tambah G ataupun domain F tolak G sama dengan domain FG, sama je. Maka kita akan dapat persilangan dia. Okey, persilangan dia. Maka kita boleh gunakan negative infinity sampai 2 union by 2 to infinity. Okey, kita lihat contoh B pula. Okey, kita lihat contoh B. Untuk soalan B, function kita yang pertama adalah 1 over x minus 1. Maka domain kita boleh dapatkan dengan cara x minus 1 not equal to 0. So domain kita all real number except 1. Kemudian function yang kedua, gx equals to square root of x plus 1. Maka nak dapatkan domain G ni, kita gunakan syarat x plus 1 more than or equal to 0. So kita akan dapat x more than or equals to negative 1. Maka untuk dapatkan domain gabungan F dan G ni, kita akan buat number line. So yang pertama, kita ada dua nilai all real number except 1. Ni yang pertama. Kemudian more than negative 1. So kita akan buat intersection. Maka kita akan ambil kira kawasan yang bersilang. Maka domain F plus G ataupun domain F minus G ataupun domain FG, nilai dia adalah sama je. Ni kita ambil berdasarkan yang ni lah. So start from negative 1 to 1 union by 1 to infinity.